Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, kita sedang membahaskan tentang kalimat isim. Ya, yang mana kalimat isim ni ada dua jenis. Satu isim yang ada gelaran dan fungsi, satu lagi isim biasa. Kita berada di peringkat yang kedua, tuan-tuan ya. So inilah isim-isim yang ada gelaran dan fungsi. Dan hari ini kita sedang bahaskan isim biasa. Yang mana isim biasa ni, tuan-tuan, dia tuan-tuan kena tengok baris hujung dia. Dia boleh berubah baris hujung kan ya. Jadi kalau hujung dia tuan-tuan nampak ada baris depan, ada dhammah, maka dia sedang berpangkat marfu'. Kalau hujung dia baris atas, dia sedang berpangkat mansub. Kalau hujung dia baris bawah, dia sedang berpangkat majrur. Ya, marfu', mansub dan majrur. Perkara ni wajib tuan-tuan kena hafal sebab kita akan bahas panjang perkara ni pada peringkat yang ketiga nanti. Jadi untuk peringkat pertama ni kena hafalkan nama-nama pangkat dia dulu, tuan-tuan ya. Saya ada buat satu diagram ringkas untuk tuan-tuan screenshot untuk jadi simpanan tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan tengok ni nama pangkat ya. Kalau untuk kalimat isim, dia boleh berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub dan dia boleh berpangkat majrur. Ni kalau tuan-tuan nak screenshot kat sini. Baik, hari ni kita akan bahaskan ayat Quran. Kita akan ambil surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur ya. Baik. Saya baca kedua ayat ni, tuan-tuan puan-puan simak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Makna dia apa? Makna dia alhaakum at-takatsur. Ya, alhaakum maknanya apa? Telah melalaikan. Ia telah melalaikan kamu, iaitu at-takatsur, sifat bermegah-megah diri ya. Jadi atau kalau tuan-tuan nak terbalikkan pun boleh. Sifat bermegah-megah diri telah melalaikan kamu, kata Allah Tapi kalau tengok dalam format yang Allah Subhanahu Taala sebut dekat sini, alhaakum at-takatsur. Kemudian dalam ayat yang kedua ni, ayat ni maksudnya ialah sifat bermegah diri itu akan melalaikan kamu hatta zurtum al-maqabir, sehinggalah kamu ziarah kubur, kata Allah, ataupun sehingga kamu telah masuk dalam kubur. Sikap bermegah-megah tu hilang apabila kamu telah masuk dalam kubur. Tu maksud dia, tuan-tuan ya. Baik, kita tengok dari segi teknikal Alha maknanya ia telah melalaikan kamu. Ia telah melalaikan. Itu makna alha. Alha. Ia telah melalaikan Jadi kita tengok makna dia. Ia telah melalaikan. Ini isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan? Ini ialah kalimat fi'il. Fi'il apa yang dia telah? Fi'il madhi kan. Ni al di pangkal ni bukan al isim tau, tuan-tuan Ini ialah ejaan dia, memang ada alif kemudian lam, alha alha. Ini bukan al yang berada di pangkal kalimat isim. Tengok makna dia So ini fi'il madhi. Kum maknanya kamu. Inilah kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Apa gelaran dia, tuan-tuan? Kamu, aku, engkau, dia. Gelaran dia apa? Gelaran dia ialah isim dhamir ataupun isim ganti nama diri. So fungsi dia apa, tuan-tuan? Fungsi dia jadi ganti nama dirilah. Betul Okay, at-takatsur, at-takatsuru At-takatsuru maknanya bermegah-megah. Ni isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan? Tengok ada alif lam di pangkal kalimat. Ini ialah kalimat isim. Tapi dia ni kalau isim, dia ni isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa, tuan-tuan? Ini ialah isim biasa. Kalau isim gelaran dan fungsi kan isim tunjuk lah, isim tanya lah, sebagainya kan. Isim mewakili lah. Ni bukan. At-takatsur ni ialah isim biasa. So kalau isim biasa, kalau tuan-tuan tengok karakter dia, ujung baris dia boleh berubah. Jadi mungkin tuan-tuan boleh tukar kepada at-takatsura dalam ayat yang lain. Dalam ayat yang lain juga tuan-tuan akan jumpa at-takatsuri. Tapi di sini at-takatsuru. Jadi kalau at-takatsuru dalam ilmu nahwu, dia sedang berpangkat apa kalimat ni, tuan-tuan? Dia sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur. Kalau hujung ni baris depan, dia sedang berpangkat marfu'. Itu maksud dia. Ya. Apa nama pangkat nanti kita bahaskan kemudian lah, tuan-tuan Apa tu, kenapa dia berpangkat marfu' dan sebagainya nanti itu kita bahas kemudian pada peringkat yang ketiga. Cukup hari ni tuan-tuan sebut ustaz dia sedang berpangkat marfu'. Cukup Okey, hatta zurtum al-maqabir, sehinggalah kamu telah masuk kubur sehingga kamu telah masuk kubur hilanglah bengah-begah kamu itu apabila kamu masuk kubur. Itulah maksud dia hilanglah kelalaian kamu disebabkan oleh kemegahan itu bila akan hilang? Bila kamu masuk kubur. Itu maksud dia. Hatta maknanya hingga, tuan-tuan hingga. Inilah kalimat haraf. Haraf apa nanti kita belajar kemudian. Okey, zurtum, kamu telah masuk kubur. Kamu telah masuk kubur. Tengok ada kamu, ada telah. Ni isim ke fi'il ke haraf ni, tuan-tuan? Inilah kalimat fi'il kan. Fi'il apa yang ada telah?
Tentulah fi'il madhi. Betul ke tidak? Fi'il madhi. Apa ganti nama diri dalam fi'il madhi ni? Kamu. Kamu rujuk pada siapa dalam konteks ini tuan-tuan? Ini ayat ni turun di Mekah, dia dalam konteks ini dia rujuk kepada orang kafir Quraisy lah, yang memusuhi Rasulullah dan para sahabat pada waktu tersebut. Okay, al-maqabir maknanya kubur-kubur. Al-maqabira ini maknanya kubur-kubur. Ni isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Inilah kalimat isim. Baik, ada alif lam di pangkal kalimat kan. Okey, baik. Al-maqabira maknanya kubur-kubur. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa tuan-tuan dalam pengajian kita? Inilah isim biasa. Kalau isim yang ada gelaran dan fungsi, isim tunjuk, isim tanya lah, isim isim syarat lah, isim zaraf lah, macam-macam kan. Bukan. Inilah isim biasa tuan-tuan. Dia bukan isim tunjuk, bukan isim mewakili, bukan isim syarat dan sebagainya. Jadi kalau isim biasa tuan-tuan, hujung dia boleh berubah dan dia ada pangkat. Di takasura ke takasuru ke takasuri. Takasura kan. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Dalam rangkap ini, kalimah at-takasura ni dia sedang berpangkat apa? Dalam rangkap ini, dalam ayat ni dia sedang berpangkat apa? Dia sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majzum? Majzum pula. Marfu' ke mansub ke majrur? Tuan-tuan tolong jawab saya. Tolong hantar ke 010-817-3131. Tolong beri jawapan. So, terima kasih tuan-tuan. Kita akan berjumpa di pertemuan kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.